Hello guys, Assalamualaikum. Kembali bersama saya, Saufi, host anda dalam review mingguan IT Metro. Okey, pada minggu ini saya akan memperkatakan tentang produk baru keluaran Apple, iaitu Apple iPhone SE versi 2022. Kalau korang masih ingat, pada bulan lalu Apple sudah melancarkan peranti ini dan kini sudah berada di pasaran. Apa yang menariknya, Apple iPhone SE 2022 ini dilengkapi dengan chip pemproses A15 Bionic, iaitu chip yang sama digunakan untuk Apple iPhone barisan 13 termasuk versi Pro dan juga Pro Max. Daripada penilaian prestasi, iPhone SE 2022 ini hampir menyamai barisan iPhone 13. Ini kerana kedua-dua barisan ini masih menggunakan chip yang sama, cuma yang membezakan adalah beberapa aspek teknikal yang lain. Seperti biasa, review saya pada kali ini akan dibahagikan dengan 3 segmen utama, iaitu segmen pertama, kita akan tengok rupa fizikal dia, spek dia dan juga apa pembaharuan yang Apple bawa untuk iPhone SE 2022 ini. Untuk bahagian kedua pula, kita akan uji kamera. Seperti biasa, saya akan gunakan keadaan faktor pencahayaan paling minimum untuk ujian kamera iPhone SE 2022 ini. Bahagian ketiga pula tidak lengkap rasanya kalau saya tak review ataupun saya tak uji penilaian prestasi berdasarkan permainan games, dan untuk ini saya pilih permainan Genshin Impact. Seperti yang pengguna sedia maklum, Apple kali ini melancarkan iPhone SE 2022 dengan padanan spesifikasi terkini, terutamanya penggunaan chip Apple Bionic A15. Peranti ini juga menggunakan saiz paparan 4.7 inci dengan skrin paparan Retina HD. Peranti ini juga menggunakan skrin LCD multitouch dengan panel IPS bersama-sama resolusi 1334x750 pixel. Untuk pengalaman kepenggunaan yang lebih baik, iPhone SE 2022 turut dilengkapi dengan sesentuh haptik bersama-sama kadar kecerahan skrin 625 nits. Peranti ini dikelaskan sebagai IP67, iaitu ketahanan air pada kedalaman 1 meter. Menyentuh aspek kamera pula, lensa utama di bahagian belakang berkeupayaan 12 megapiksel dengan 1.8 aperture bersama-sama digital zoom lebih daripada 5 kali. Bagi rakaman video pula, peranti ini berkeupayaan untuk melakukan rakaman 4K pada tahap 24 fps, 25 fps, 30 fps ataupun 60 fps. Kamera swafoto pula berkeupayaan pada kadar 7 megapiksel dengan 2.2 aperture. Untuk iPhone SE 2022 ini, Apple masih mengekalkan butang home physical untuk keselesaan pengguna. Okey, tadi kita sudah tengok spesifikasi fizikal untuk iPhone SE 2022 ini. Pada segmen kedua, seperti yang saya janjikan di awal tadi, kita akan uji prestasi kameranya, terutamanya pada keadaan pencahayaan yang sangat kurang atau pada waktu malam. Ini kerana kebanyakan peranti pada hari ini mampu untuk beroperasi pun dengan pencahayaan yang cukup. Namun bagi peranti-peranti tertentu, ia akan lebih struggle apabila kurang pencahayaan. Untuk itu kita akan uji iPhone SE 2022 ini. Pujian harus diberikan oleh Apple, biarpun iPhone SE 2022 ini adalah peranti mampu bilik, namun ia masih mengekalkan keupayaan utamanya, iaitu prestasi kamera. Beberapa ujian prestasi yang dilaksanakan memperlihatkan perbezaan yang tidak begitu keterlaluan jika dibandingkan dengan iPhone 13 Pro Max. Saya boleh katakan iPhone SE 2022 ini prestasi kameranya kurang 15 hingga 20% daripada iPhone 13 Pro Max. Secara keseluruhannya, ia masih mampu untuk melakukan rakaman visual serta imej yang sangat baik walaupun dalam keadaan pencahayaan kurang. Keupayaan kamera ini harus dipuji dan sesuai dengan kelas iPhone mampu milik, ini adalah peranti yang mencukupi untuk pengguna yang mencari iPhone dengan tanda harga yang lebih rendah. Secara keseluruhannya, saya sangat berpuas hati dengan keupayaan kamera iPhone SE 2022 ini. Walaupun ketika merakam gambar dengan pencahayaan yang kurang, tapi hasilnya masih tetap mengagumkan. Sesuai dengan peranti iPhone kelas pertengahan, saya boleh berikan pujian untuk Apple. Okey, untuk bahagian ketiga pula, iaitu segmen akhir, seperti yang saya katakan di awal tadi, pada segmen ketiga saya akan uji permainan. Saya rasa macam tak komplit kalau kita tak uji sendiri bagaimana tahap prestasi peranti ini ketika bermain. Untuk ujian ini, saya memilih judul Genshin Impact. Mengapa Genshin Impact?
kerana Genshin Impact adalah salah satu permainan yang membolehkan kita melakukan ubah suai tetapan grafik ataupun kesan grafik. Jadi untuk ini kita akan gunakan tahap tertinggi. Saya memilih permainan Genshin Impact ini memandangkan ia antara judul yang menawarkan tetapan ubah suai grafik tahap tinggi. Panjang ujian dilaksanakan iaitu sekitar 30 hingga 45 minit. Gameplay permainan ini begitu smooth, persis menggunakan peranti kelas perdana seperti barisan iPhone 13. Cuma untuk pengguna yang suka skrin yang lebih besar, saya rasa pengguna perlu memikirkan untuk barisan iPhone 13 Pro Max yang menawarkan keluasan skrin. Selain daripada itu, saya tidak menghadapi masalah besar sepanjang bermain permainan ini. Bahagian belakang peranti ini juga tidak terlalu panas ketika bermain walaupun untuk tempoh yang lama, manakala tahap bateri juga adalah baik. Okey, saya rasa saya sudah sentuh secara ringkas serba sedikit elemen-elemen penting untuk iPhone SE 2022 ini. Secara keseluruhannya, saya sangat berpuas hati dengan iPhone SE 2022 ini. Bermula daripada prestasi permainan, prestasi ujian kamera termasuk rekaan fizikalnya. Saya boleh katakan rekaan fizikalnya adalah mantap dan solid sesuai dengan Apple. Apple tidak pernah mengecewakan pengguna terutamanya pada rekaan luaran. Walaupun mungkin bagi sesetengah orang merasakan bahawa butang fizikal home di bahagian depan itu mungkin tidak relevan pada waktu sekarang, tapi bagi saya ia sesuai untuk memberi kelas iPhone 13 iaitu barisan iPhone 13 iaitu kelas mercu dan juga barisan iPhone SE. Bagi pengguna yang mahu maklumat lanjut, anda boleh melayari laman web Apple dan di sana anda boleh mendapat maklumat terperinci. Untuk itu saja, jumpa saya lagi minggu depan, hari sama, waktu sama. Ingat IT Metro, apa saja asalkan gadget. Jumpa lagi.